Assalamualaikum. Salam sejahtera. Kembali lagi dengan cikgu hari ini dengan topik bab 1 lagi, iaitu subtopik yang terakhir, 1.4 perbezaan strategi kuasa barat untuk menguasai negara kita. Okey, sebab subtopik sebelum ni kita dah tahu dah. Okey, kenapa barat menguasai kita, kan? Awak dah tengok dah faktor katakan kuasa barat, dia nak apa. Dan sekarang ni subtopik ni adalah lebih menegaskan tentang bagaimana cara kuasa-kuasa barat yang datang. Apa dibuat supaya dapat kuasai kita, strategi. Okey, awak dah tahu antara kuasa barat yang datang menjajah di tanah Melayu ni, antaranya adalah Portugis, Belanda, British, kan? Jadi untuk subtopik ni dia lebih tumpukan kuasa barat Belanda dan juga British. Walaupun bagaimanapun, ada juga diterangkan sedikit bagaimanakah strategi Portugis. Okay, kita sudah maklum, tahun lepas awak dah belajar bagaimanakah Portugis berjaya mendapatkan Melaka dengan menggunakan kaedah serangan fizikal. Sebanyak 3 kali serangan pada bulan Ogos tahun 1511. Akhirnya kita, tanah Melayu ataupun masa itu Melaka, jatuh ke tangan Portugis. Di situ strategi Portugis adalah menggunakan serangan. Okey, sekarang kita akan lihat bagaimanakah cara Belanda dan British buat untuk kuasai kita. Apa taktik dia buat? Okey, kita mulakan dengan Belanda. Belanda menggunakan 3 strategi, iaitu serangan fizikal, perjanjian, ada yang lakukan perjanjian dengan orang tempatan untuk dapatkan apa yang dia nak lah. Dan juga pakatan. Dia cara lain. Kita tengok satu-satu. Serangan fizikal. Ada beberapa banyak siri peperangan kita dengan Belanda. Antaranya ialah pada tahun 1650 dengan 1651. Serangan pertama ada berlakunya antara Belanda dengan orang tempatan ialah apabila Belanda menyerang Pulau Pangku dan Kuala Perak untuk memonopoli biji timah. Dan serangan yang kedua pada tahun 1763, dia serang Selangor dan juga Rembau masa tu kerana bimbangkan penguasaan Selangor ke atas Negeri Selat. Dia takut Selangor ni conquer Negeri Selat, serang kita, kan? Tahun 1782, berperang pula dengan Johor kerana ada masalah perdagangan. Next ialah tahun 1784, berperang dengan Johor dan Selangor kerana perebutan perairan Selat Melaka. Kita maklum masa ni Johor memang zaman kegemilangan Johor. Kita belajar dalam Kelasir, kan? Ini menyebabkan, walau mula-mula dulu kalau kita ingat, Belanda ni dengan Johor adalah satu pakatan, kan, nak kalahkan Portugis. Lepas tu dah tak baik dah. Tak kawan dah dia. Next kita tengok strategi kedua Belanda ialah perjanjian. Belanda pernah menjalankan perjanjian dengan Negeri Perak untuk mendapatkan biji timah, dan mereka juga pernah menjalankan perjanjian dengan Selangor. Dan akhirnya waktu ini zaman ni Sultan Ibrahim telah berjaya menjual biji timah dengan Belanda. Ini strategi yang ketiga yang dibuat ialah pakatan. Tahun 1641 masa ni lah, berpakat dengan Johor untuk menyerang Portugis di Melaka. Masa ni kawan baik lagi, kan? Tadi dah tahun 17 berapa tadi? Tahun 1784, dah dia pula bergaduh, kan? Dan satu lagi ialah Belanda pernah juga membuat perjanjian dengan, berpakat dengan Inggeris untuk dapatkan Melaka. Kita 1824. Ini adalah 3 strategi Belanda, 3 sahaja, iaitu perjanjian, pakatan dan juga serangan. Now kita tengok pula strategi British. British menjajah kita hampir 400 tahun. Bermula pada dapatkan
Pulau Pinang, tahun 17 aku tak ready dia. Check. Lepas tu sampailah kita merdeka tahun 1957. Hampir hampir 40 tahun lah juga. Nak dapat dan kita tengok apakah cara dia. Inilah dia cara-cara yang digunakan oleh British. Dia ada menggunakan teknik manipulasi, tipu elak, pakatan, bajakan, hutan, perjanjian. Dan satu lagi, tinggal tipu serangan fizikal. Itu pun dengan 7. Ada 7 cara yang British buat untuk dapatkan tanah Melayu. Apa-apalah tanah Melayu. Tanah Melayu. Satu, manipulasi. Apa itu manipulasi? Manipulasi adalah satu cara yang digunakan oleh British untuk mendapatkan Singapura. Kedua, cara juga manipulate untuk dapatkan Perak. Satu ada berlaku perebutan tahta di Perak. Dan British dah menggunakan isu perebutan tahta tu untuk campur tangan. Dan akhirnya berjaya mendapatkan Perak. Di Selangor pun menggunakan teknik yang sama. Untuk di British masa tu di Selangor ada berlakunya serangan lanun. Kapal laut, kapal British dah diserang lanun, rumah api dibakar. Jadi masa ni British menyalahkan Sultan Selangor kerana gagal menjaga keselamatan. Jaga Sultan yang tak pernah jaga negeri. Saya nak Sultan letak juga seorang resident. Nanti saya tak nak berlaku serangan-serangan lanun berikutnya. Biar kami yang menjaga. Itu antaranya lah. Dan juga di Segi Sembilan pun ada. Apabila ada pembesar bergaduh, 2 orang, pembesar Datuk Syed Kelana dengan Datuk Shah Bandar yang berebut kawasan. Dia pun menggunakan tengok orang bergaduh, masa ni lah dia manipulasi pergaduhan. Itu sebabnya kenapa kita kena bersepadu. Tidak boleh berperang sebab orang luar, inilah sebenarnya orang luar ni dia suka tengok kita bergaduh. Dia akan cari apa? Cari sebab untuk apa? Untuk menguasai. Sampai hari ni kita perlu bersepadu, elak peperangan. Dia akan untuk supaya tidak ada orang campur tangan asing datang. Orang suka tengok kita bergaduh. Mereka boleh nak manipulate kita. Next, tengok apa lagi dia buat. Pakatan. Ada pakatan juga. Masa ni British sedang berpakat dengan Belanda untuk dapatkan Melaka. Dan Belanda berjaya mendapatkan Bahulu melalui perjanjian Inggeris-Belanda 1824. Dalam next bab 2, yang akan belajar bagaimana asalnya Melaka ini adalah milik Belanda. Dan Bangka Hulu adalah milik British. Bangka Hulu ni kat area Sumatera tu. Di tahun 1824 mereka berpakat untuk memisahkan, menjadikan peta Malaysia hari ini. So dia switch. Belanda, you ambil lah Bangka Hulu. So Belanda menguasai semua kawasan-kawasan yang Indonesia hari ini. Dan Belanda menyerahkan Melaka kepada British. So British dapat tanah Melayu dan juga Borneo. Nanti kita terangkan lebih detail dalam bab 2. Next ialah ugut dan desakan. Ini biasalah nak dapat. Kita tahu kita ni tak berapa kuat dari segi kesusahaan, kan? Kita tak berapa senjata. Cara yang dibuat oleh British adalah ugut. Ugut Sultan supaya menerima rasa British di Selangor dan Pahang. Sarawak pun sama juga. James Brooke. Sarawak ni unik sikit sebab yang menjajah Sarawak adalah orang perseorangan, tapi dia warga negara British.
Dia pun Ubud Sultan Brunei. Maksud ni Sarawak adalah di bawah naungan Sultan Brunei. Sorry, typing error sini. Dia Ubud supaya mengiktirafkannya sebagai Raja Sarawak. Kalau tak ikut, serang. Kalau tak ikut, nanti dipaksa turun tahta. Terpaksa lah. Sultan sebagai terpaksa mengikut kata-kata British ini. Akhirnya kawasan itu dapat British Selangor dalam Pahang kan. Next, tengok perjanjian. Okey, ni biasalah menyediakan perjanjian untuk mendesak. Satunya di Perak, Selangor, Pahang. Okey, buat perjanjian supaya kita bersetuju menaungi British. Sebelum nak buat perjanjian ni, dia ugut dulu. Nak tak nak kita paksa lah sign kan. Sama juga macam di Sarawak. Yang ugut dan akhirnya Brunei setujulah juga menjadi mengiktiraf James Cook sebagai Raja Sarawak walaupun sebenarnya tak nak kan. Okay, nanti akan kita tengok dalam bab ni. Kalau Perak, Selangor, Pahang akan belajar dalam bab 3. Okay, ada lebih detail bagaimana cara, apa cerita dia nak dapatkan termeterainya perjanjian. Kata story. Okay, next ni saya akan tunjukkan salah satu contoh perjanjian telah dibuat oleh British dengan pembesar tempatan. Okay. Next video next. Pada hari 20 Januari dalam tahun 1874, Raja Muda Abdullah yang menguasai kawasan di hilir Perak menandatangani perjanjian Pangkor bersama-sama dengan pembesar-pembesar baginda, iaitu Bendahara, Temenggung, Orang Kaya Menteri, Shah Bandar, Raja Mahkota, Laksmana dan Datuk Sagor di hadapan Gubernur Negeri-Negeri Selat, Sir Andrew Clark. Perjanjian yang mengandungi 14 perkara ini antara lain memperuntukkan Raja Muda Abdullah diiktiraf oleh British sebagai Sultan Perak. Selain itu, peruntukan paling penting dalam perjanjian ini ialah pelantikan residen yang berkuasa penuh atas pungutan dan pengawalan hasil masul dan pentadbiran negeri. Melalui perjanjian ini, kuasa Sultan atas negeri baginda dibatasi oleh pihak lain, iaitu pegawai-pegawai British. Sultan dikehendaki bertindak mengikut nasihat-nasihat residen dalam urusan pentadbiran negeri. Tegasnya, Sultan tidak lagi merupakan pemerintah yang mutlak dalam pentadbiran dan pemerintahan negeri, melainkan hal-hal yang berkaitan dengan agama dan adat istiadat orang-orang Melayu. Hari 6 siaran terbitkan untuk siaran oleh Seksyen Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Skrip disediakan oleh Ali Zamina Rajab dari Arkib Negara Malaysia. Untuk maklumat lanjut layari www. Itu dia, tengok ini adalah perjanjian yang berlaku di Perak. Okay, ini the real face kan. Dia dah Burj, President British, Frank Swinham. Ini adalah pada Arkib Negara dalam siaran di radio hari ini dalam sejarah. Okay, next tengok apa lagi. Pajakan. Okay, apa maksud pajakan ni? Saya suruh awak cari, search sikit. Okay, saya nak awak search apakah maksud pajakan. Dalam Kamus Dewan, apakah maksud pajakan? Tulis dalam buku nota tu. Okay. Syarikat, contoh salah satu syarikat milik British, syarikat Borneo Utara telah meluaskan pengaruhnya melalui pajakan. Okay, pajakan segi saya terangkan sikit lah. Pajakan ni, masa ni Sabah adalah hak milik separuh. Kawasan Sabah itulah hak milik Kesultanan Sulu, separuh lagi adalah hak milik Kesultanan Brunei. Okay, jadi SBUB ni singkatan kepada Syarikat Borneo Utara British telah memajak kawasan hak milik Sulu dan Sultan Brunei itu untuk diusahakanlah. Okay, pajak itu maksudnya menyewa kawasan. Okay, menyewa satu kawasan dan tempoh tertentu dengan bayaran tertentu. Okay, nanti nak awak cari apa maksud pajakan. Okay, next kita tengok apa lagi, serangan fizikal. Okay, yang ketujuh, cara British buat adalah dengan menyerang. Okay, banyak ciri peperangan. Serangan James Brooke di mana? Di Sarawak. Lepas tu ada serangan yang British buat di Kelantan, di Terengganu,
Ni antaranya di Nanning pada tahun 1831 dan 1832. Serangan ni awak akan dapat lipat lebih detail dalam bab 7. Bab 7 bahagian maksud ni adalah reaksi penentangan pejuang tempatan. Ni kan detail nanti aku tengok dalam bab 7. Okay. Next. Oh, okay. Hari ni untuk PDP hari ni cikgu ada buat quiz. Pelajar terpilih hari ni Ryan, Alia Sofia, Divya, Muhammad Faris dan Sachin. Ni mereka kena jawab. Okay, soalannya ialah berikan saya berapakah strategi yang dijalankan oleh Belanda dan British untuk menguasai tanah Melayu. Okay, berapakah strategi yang dilakukan oleh Belanda dan British untuk menguasai tanah Melayu? Jawapannya sila PM saya dalam Telegram. Korang tak tahu kan? Tengok sampai habis tak video saya ni. Okay? Itu saja. Habis dah? Oh, okay. Thank you. Itu sahaja untuk hari ini. Diharap bab 1 dah settle. Kita semua dah settle dalam bab 1. Lepas tu dari Cina, kita akan masuk dalam bab 2. So, selamat bersyuti. Happy Chinese New Year. Siapa yang bersyawak? Oh, Tan Happy Chinese New Year, Tan. Dan Happy Chinese New Year to all. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat siang.